kepakaran ataupun bahan-bahan yang boleh digunakan, dimanfaatkan oleh sekolah yang lain, kita jabatan amat mengalu-alukan penglibatan tentang perempuan dalam sesi pembentangan semua ini. Jadi pada petang ini kita ada 2 sesi pembentangan. Satu yang akan dibentangkan oleh sahabat saya, rakan saya dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, iaitu Puan Rozana binti Jas. Beliau merupakan penolong pengarah Unit Sains Sosial Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang akan bentangkan ataupun yang akan berkongsi penggunaan kad hebat cemerlang sejarah. Dan yang kedua akan dibentangkan oleh rakan guru kita, iaitu Puan Liu Meling, merupakan guru kanan kemanusiaan yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sanmin Teluk Intan, yang akan membentangkan tajuk kaedah permainan, penghafalan dan penulisan dalam pengajaran sejarah. Jadi sesi pertama ni merupakan pembentangan daripada Cikgu Rozana. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan biodata ataupun penceramah kita, pembentang kita pada petang ini. Jadi beliau merupakan Puan Rozana binti Jas. Dah ada dalam boleh lambai sikit Puan Rozana, Cikgu Rozana. Okey. Beliau merupakan sebelum bertugas di sektor pembelajaran Negeri Sembilan, beliau merupakan jurulatih utama sejarah Negeri Sembilan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Merupakan salah seorang penggubal modul Jago. Modul Jago ialah modul sejarah yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Penggubal modul Hebat Kebat tahun 2021. Beliau juga aktif dalam penceramah, menyampaikan menjawab SPM, KSSM dari tahun 2021 hingga 2023, dan merupakan salah seorang penggubal modul pejuang bagi tahun 2023. Jadi saya tak nak melenyapkan masa, saya dengan ini menjemput yang berusaha Cikgu Puan Rozana binti Jas untuk membentangkan tajuk beliau pada petang ini, iaitu Kad Hebat Kebat Cemerlang Sejarah. Silakan Cikgu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Azhar, rakan sejawat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Sahabat-sahabat daripada Negeri Perak, saya sebenarnya ternampak rakan-rakan saya, Puan Nenzalina, Puan Zanaria, Encik Yusof, GC Perak. Sebenarnya perkongsian ni saya rasa ada yang dah pernah dengar sebelum ni. Cuma hari ni kita nak sebar luaskan lagi untuk kegunaan SPM 2023. Okey. Sekejap saya scroll sikit. Okey dah. Okey, kita dah tengok dah format SPM yang baru ni, baru lepas 2022. Masih mengekalkan kebat. Ada kebat yang bentuknya agak berubah sikit, tapi untuk sebenarnya saya fokus kepada murid-murid lemah di Negeri Sembilan ni. Kita nak bantu murid-murid untuk dapat lulus. Jadi untuk tahun ni modul sedang disiapkan. InsyaAllah kita akan sebar luaskan juga kepada semua guru-guru sejarah di seluruh Malaysia. Baiklah, untuk sesi petang ini saya diminta untuk menyebarkan kad kebat. Okay, ni kad kebat dia sebenarnya. Okay, kad kebat ni saya memang bagi pada murid-murid, terutamanya murid-murid galus, murid-murid nak lulus. Sebab mereka ni perlu ada satu rujukan yang diguna daripada awal tahun sampai dia orang periksa. Jadi saya kena guna satu inisiatif untuk mereka ni mudah ingat, dapat je soalan kebat boleh jawab. Okey. Sekejap saya buka paparan slide. 12. Betul. Bateri habis. Lama tak bergoogle ni sekejap. Okey.
Okey, saya simple je untuk 1 jam ni. Boleh ke? Boleh nampak jelas kan? Boleh nampak jelas tak? Boleh nampak jelas tak? Nampak juga, nampak. Nampak Okey, sebenarnya saya rasa ada cikgu yang dah tahu dah formula ni, tapi kita nak bagi pada yang belum nampak lagi kan. Okey, untuk formula ni saya memang kita gunakan untuk murid-murid galus lah terutamanya. Kalau murid-murid pandai ni dia dah ada kemahiran dia kan. Jadi untuk murid-murid galus saya memang tekankan dia kepada 5 formula ni. Okey, 5 formula ni. Okay, yang pertama Kipas. Okey, yang pertama kita gunakan satu formula yang kita panggil dia kumpit. Okey, UMPIT. Okey, kita boleh memang letak saya memang letak ke dalam jadi kad ni memang berwarna. Bila kad berwarna, murid data 5 ni dia lebih atraktif lah kan sebab dia berwarna lah. Sebab dulu warna putih, lepas tu kita improvekan lagi jadi warna kuning, berwarna supaya murid boleh nampak. Okey. Dia kata nasi apa? Ayam penyet. Sekolah punya. Dah call dia tu? Dah call dia ke? Jelas tak? Dengar jelas. Sekejap je Puan Zurana, minta kerjasama cikgu, tolong mute kan ya. Yang lain tu tolong mute. Pasal banyak sangat gangguan. Okey, cikgu, terima kasih. Okey dah. Okey, sorry ya cikgu. Okey, yang ni ini kita guna kaedah kumpit. Kaedah kumpit ni sebenarnya cikgu, kaedah kumpit ni kaedah untuk saya buat macam untuk kalau soalan tu tanya cara, bagaimana, tindakan, usaha, langkah. Kalau ada bentuk-bentuk soalan yang tanya soalan macam tu, kita guna kaedah kumpit. Cuma bila biasanya kalau murid tu dia dah mahir nak guna formula, ada soalan nanti yang tak ada pun tak tulis cara bagaimana dia boleh gunakan kaedah ni. Maksudnya dia boleh cari isi daripada formula yang kita bagi ni. Sebab tu kalau kita atau cikgu lah, kalau cikgu buat kaedah PES ke apa kan, kita kena buat daripada awal tahun lah. Daripada maksudnya bila kita mengajar dalam kelas, kita selitkan soalan kebat, kita gunakan terus formula yang cikgu ada ataupun formula yang saya bentangkan hari ni lah. Okey, untuk K, kempen kesedaran, U, undang-undang, M, media massa, P, pendidikan, I, ilmu pengetahuan, T, teknologi. Isi-isi ni digunakan kalau soalan tu tanya cara, bagaimana, tindakan, usaha, langkah. Okey. Contoh cikgu. Ni soalan trial ni. Okey, pelbagai cara perlu diambil bagi memastikan keamanan negara dijaga dan dikekalkan. Jelaskan. So kita tengok, kita highlight ada perkataan cara. Kadang-kadang bila soalan panjang macam ni, murid kelas belakang ni dia tak tahu nak jawab apa, dia tak faham kan? Punca kadang-kadang murid tak boleh jawab ni sebab dia tak faham soalan. So kita boleh guna cara, kita terus suruh murid tu guna kaedah kumpit ni. Suruhlah dia hafal kan? K untuk apa? K, kempen kesedaran. U, undang-undang. M, media massa. P, pendidikan. I, ilmu pengetahuan. T, teknologi. Okey. Pelbagai cara perlu diambil bagi memastikan keamanan negara dijaga dan dikekalkan. Jelaskan. Okey, contoh jawapan tadi. Okey, contoh jawapan tadi. Pelbagai cara perlu diambil bagi memastikan keamanan negara dijaga dan dikekalkan melalui kempen kesedaran, menjaga tanah air. Okey, cikgu kan tadi kan saya dah bagi kata kunci dia. So cikgu sesuaikan dengan soalan, nanti cikgu tambah penyambung ayat. Apa kalau bahasa Melayu? Subjek, kita dah ada dia punya isi dia. So kita ajar murid sambung ayat berdasarkan soalan. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang terhadap pengkhianat negara. Seterusnya, kemajuan sistem pendidikan. Akhir sekali, semua masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan. Cikgu, saya pernah mengajar
murid, malah kita cikgu kan, kita ajar kelas belakang, bila kita train murid ni janji dijawab kan. Sejarah ni kan susah, jadi kita train dia daripada awal, kebat, memang apa, insya-Allah dia akan dapat markah. Daripada contoh 10, dia akan naik 15, dia akan naik 20. Saya rasa cikgu-cikgu di negeri Perak ni ramai yang GC, ramai yang kreatif. So mesti ada banyak lagi idea untuk bina formula. Bukan matematik je ada formula. Okay, saya ulang balik, kalau kumpit ni digunakan untuk cara bagaimana tindakan, usaha, langkah. Okay, kita try dulu, kita bagi dulu soalan yang senang-senang yang budak boleh jawab. Kalau ikutkan kebat kita sekarang arasnya tinggi, tapi kita train dulu dalam kelas. Kita bagi contoh, hari ni kita belajar tentang komunis, contoh kan, ancaman komunis. Ancaman komunis tu satu soalan yang berat, tajuk yang berat, tapi kita bagi dulu kebat dia. Apakah cara untuk memastikan negara kita tidak diceroboh? Kita bagi soalan yang mudah-mudah yang dia rasa confident boleh jawab. Guna kaedah lah yang kita ajar. Okey, yang seterusnya, kaedah yang ni kaedah yang popular lah. Kaedah cinta. Cinta ni kalau soalan tu keluar tentang peranan kita, tanggungjawab kita, sumbangan kita, peranan rakyat atau perkara-perkara yang melibatkan kita lah rakyat Malaysia, belia. Okey, C ni untuk cinta, I untuk ilmu, N untuk nilai murni, T untuk taat, A untuk akhlak baik. Sebenarnya formula yang kita buat ni, kalau murid tu mahir, dia boleh apply pada soalan-soalan yang boleh kita gunakan jawapan guna formula yang ini. Okey, contohnya, apakah peranan rakyat dalam pembangunan negara pada hari ini? Berikan pendapat anda. Peranan rakyat dalam pembangunan negara pada hari ini ialah mempunyai semangat cintakan negara yang mendalam. Selain itu, rakyat perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Seterusnya, rakyat mengamalkan nilai-nilai murni. Akhir sekali, rakyat perlu taat kepada pemerintah. Okey, kalau murid jawab macam ni, sah-sah dia dapat full marks. Kalau soalan ni soalan struktur. Kalau soalan ni soalan esei pun dia tetap dapat markah. So kalau cinta ni, CINTA ni, so dapat 5 markah per 8. Dah hebat lah kan kalau dapat 5 per 8. Okey. Okey, contoh. Ini sebenarnya kalau soalan kita bagi top pada murid kan. Pada pendapat anda, bagaimanakah rakyat Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan antara pelbagai kaum? Okey, cikgu, untuk macam kita nak bagi keyakinan pada murid ni, kadang-kadang murid ni dia rasa susah, kita bagi dulu soalan yang mudah-mudah. Saya rasa saya ada share satu modul hebat-kebat tu, semuanya kebat yang senang-senang. Dalam grup real KSSM rasanya masa tu. Kebat tu senang-senang je. Jadi kita ajar dulu budak jawab yang senang-senang sebelum kita nak menuju dia ke arah yang susah. Okey? So kita ada 2 formula tadi, satu kumpit, satu cinta. Kalau kumpit untuk cara, langkah, kalau cinta untuk peranan kita, peranan rakyat, peranan belia, peranan raja. Cuma kita kena pandai sesuaikan. Ya? Kita kena pandai sesuaikan dengan soalan. Cikgu lagi pandai lah kan, cikgu yang berada di sekolah. Okey, cikgu jelas? Kalau cikgu ada soalan boleh terus tanyalah. Sebab saya ada masa sekejap je ni. Okey, cikgu, ini satu soalan pula. Ini satu formula yang popular lah digunakan. Sebab saya bagi jaminan 100% dia akan keluar dalam SPM. Dan dia keluar juga masa SPM 2022 yang lepas. Okay. Kaedah ini ialah kaedah super. Kepentingan, manfaat, kebaikan, kesan positif. Memang saya selalu cakap pada murid, memang dia 100% dijamin akan keluar dalam soalan SPM. Sama ada dia di struktur ataupun di esei. Okey, kalau di struktur nanti saya terang jawab macam mana formula dia, dan kalau di esei macam mana. Okey, kalau di struktur, soalan kalau tanya kepentingan, manfaat, kebaikan, kesan positif, kita boleh guna kaedah super lah.
Super ni S untuk sejahtera. Tak kiralah sejahtera rakyat, mensejahterakan penduduk, mesti ada perkataan sejahtera. U unggul. Unggul ni kadang-kadang murid tanya, cikgu unggul tu apa? Unggul tu dia lebih kepada kualiti hidup. Maksudnya taraf hidup meningkat, pendapatan rakyat meningkat, hidup kita unggul lah, maksudnya hidup kita senang. P politik yang stabil, E ekonomi meningkat, R kuasa raja diperkukuhkan. Okey. Kalau soalan tu jadi negatif, contohnya apa yang terjadi sekiranya negara diancam oleh komunis contoh, ataupun apakah yang terjadi sekiranya komunis tidak ditentang pada zaman dahulu, contohlah kan. Negatif. Kalau negatif, cikgu terbalikkan aja. Masyarakat tidak sejahtera, masyarakat politik yang tidak stabil, ekonomi yang tidak mundur, ekonomi mundur, kuasa raja yang hilang. Cikgu ubah-ubah macam tu je. Kalau jadi negatif, kita tambah tidak. Maksudnya super ni akan jadi negatif. Tapi kalau super, dia akan lebih kepada positif. Dia keluar dalam, saya tak boleh share dalam ni lah kan, dalam Google Meet ni. Dia ada keluar dalam soalan SPM yang sebelum, yang baru ni, kepentingan. So kita boleh guna kaedah super. Okey. Okey, contoh yang ni boleh lah kan. Yang ni, satu lagi saya lupa nak cakap. Kaedah super ni satu lagi, kita ajar pada murid, dia jadi jalan yang terakhir kalau tak faham soalan. Ini selalu terjadi, minta maaf kepada murid-murid yang kurang faham bahasa Melayu. Murid bukan membahasa Melayu lah. Dia tak faham soalan tu tanya apa, cikgu ajarlah dia ambil jalan yang terakhir, jawablah super. Sebab di Negeri Sembilan ni ada banyak masalah murid yang tidak faham bahasa Melayu. Jadi macam mana saya train guru-guru sejarah, ambil jalan yang terakhir, guna kaedah super. Jawab je lah. InsyaAllah ada markah. Dan kalau nasibnya baik, dia boleh lulus. Okey? Okay, contoh cikgu, ni soalan SPM 2021. Yang ni beranilah saya keluarkan. Saya kena saman pula. Okey, yang ini soalan kebat soalan nombor 4. Pembentukan Malaysia bawa nikmat kepada negara. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Okey, soalan ni dia dah dia tak ada pun cakap kepentingan, dia tak ada cakap langkah, dia tak ada cakap cara mengatasi dan sebagainya. Jadi cikgu, kalau murid macam ni kadang-kadang dia confuse nak jawab apa. So cikgu minta dia, kalau dia ada kelemahan itu, jadi cikgu minta dia terus guna je kaedah super. Kalau murid tu faham lain. Sekarang kita bercerita tentang murid, macam mana kita nak bantu murid untuk lulus. Yang ada masalah, susah nak faham soalan, masalah tak nak jawab. Jadi kita nak bagi dia kaedah yang paling senang nak jawab. Dia perlu tulis sahaja. Okey, contoh jawapan dia. Pembentukan Malaysia membawa nikmat kepada negara kerana dapat mensejahterakan hidup rakyat. Selain itu dapat meningkatkan keunggulan hidup, seterusnya mewujudkan politik stabil, akhir sekali meningkatkan ekonomi negara. So ini kaedah super. Okey. Ni contoh lagi, semangat kerjasama antara kaum penting dalam memastikan keharmonian di negara kita. Ulas pernyataan tersebut. Okay, yang ini samalah juga. Tapi yang ini ada perkataan penting. So penting dia lebih kepada tadi super. So cikgu ajar murid, kalau dia tak tahu nak jawab apa, cikgu saya tak faham soalan, cikgu saya tak tahu soalan tu tanya apa. Cikgu cakap je, ambil pilihan yang terakhir, jawab guna kaedah super. Okay, contoh skrip kaedah super. Yang ni masa saya memeriksa lah, tahun ni saya tak memeriksa. Okey, yang ini murid guna kaedah super tadilah. Okey, bila saya tengok soalan yang SPM 2022 pun ada murid yang guna kaedah super. Okey, ni contoh murid guna kaedah super. Ni skrip sebenar ya cikgu. Okey, dan ini kaedah super juga, cuma ayatnya berbeza dan soalannya berbeza. Okey, cikgu tengok. Yang atas ni dia tanya bukti kebenaran pernyataan tersebut. Okey, yang ni kan tadi yang mula-mula tadi tu kan soalan nombor 4. Yang ni soalan nombor 2. Walaupun
Soalan dia, pada pandangan anda mengapakah perkara tersebut dijadikan prinsip rukun negara? So, murid ni jawab, pada pandangan Maaf Puan, dia punya slide tak gerak lah Puan. tak gerak, dia Ha. gerak dekat mana tu? Okey, baru nampak. Okey dah, baru nampak dah? Okey dah. Okey dah. Okey, dia sama, murid ni jawab jawapan yang sama, cuma mengubah ayat je. So, cikgu boleh ajar murid guna formula. Puan, boleh papalkan yang slide sebelum tu tak? Slide yang sebelum tu. Yang ni? Yang sebelum, slide nombor 11, slide nombor 13. Yang ni Slide ke? Saya dah 13. tekan dah. Dah. Sekarang ni slide 14. Puan, Saya dah tekan slide tadi. yang 13. Slide nombor 13. Dah. Belum keluar lagi. Lambat pula, saya dah tekan dah. Okay, baru ada. Dah ada. Okey dah. Okey dah eh? So, Encik Azhar nak tengok yang slide 13 ke yang 14? Tak, tadi slide 13 belum papal lagi. Okey. Dia melangkau ke slide 14. Okey. So ni slide yang ke-13. Contoh jawapan murid yang guna kaedah super. Okey. Okey, yang ini slide yang ke-14. Yang ini dia guna jawapan yang sama tapi ayatnya berbeza sikit. Guna kaedah super juga walaupun soalan itu tidak menyatakan perkataan kepentingan, manfaat dan sebagainya. Saya berpendapat murid ni dia tak faham apa yang cuba disampaikan oleh soalan dan dia mengambil jalan guna kaedah super. Okey? Okey. Contoh yang ini, penglibatan golongan belia dalam pembangunan negara dapat memacu kemajuan masa hadapan. Bincangkan. Ini soalan trial Negeri Sembilan. So bila saya tengok murid ni ramai dia tak jawab sebab dia tak faham. Kalau murid ni ada yang tak faham pun maksud belia. Belia pun dia tak tahu apa tu belia. Jadi macam yang saya cakap tadi, kita memang dah train murid. Mana yang kau tak faham macam tu, mana yang kau tak faham, kau jawab je guna kaedah super. So contoh dia cakap pelibatan golongan belia dalam pembangunan negara dapat memacu kemajuan masa depan kerana mensejahterakan hidup rakyat. Kedua, menjadikan politik lebih stabil, ekonomi meningkat dan sebagainya. Macam itulah guna kaedah super. Okey. Itu kaedah super lah. Kaedah super ni macam saya cakap tadi memang dijamin akan keluar dalam SPM. Dalam SPM 2022 pun ada keluar. Kalau cikgu yang menanda, ada keluar yang berkaitan dengan kepentingan. Okey. Yang formula yang keempat. Perkasa. Perkasa ni kita guna, saya sebut dulu PE untuk pentadbiran yang kukuh. R, rakyat. Nanti ayat kita bila kita bagi ajar budak, kita cakap mengutamakan rakyat. So kita ambil R lah sebab kita nak buat satu ayat kan, satu perkataan kan. Okey, K, kewangan yang kukuh. A, amanah dalam mentadbir. S, mensejahterakan hidup rakyat. A, Amerika Syarikat. Kat sini Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni sebenarnya nak merujuk kepada hubungan diplomatik. So isi dia nanti hubungan diplomatik. So perkasa ni kita nak gunakan untuk apa? Okey, perkasa kita gunakan untuk peranan pemimpin. Peranan pemimpin, tugas pemimpin, tanggungjawab pemimpin, tindakan pemimpin, apa yang patut pemimpin lakukan. Okey? Tugas pemimpin, peranan pemimpin, tanggungjawab pemimpin, tindakan pemimpin, apa yang patut pemimpin lakukan. So kalau murid tu dapat soalan ada perkataan pemimpin, jalan yang terakhir kalau dia tak faham soalan, dia boleh guna kaedah super. Yang tadi ni lah.
Okey, kalau yang dalam kad tu saya tulis dia macam detail sikit lah. Kalau pentadbiran yang kukuh, mengutamakan rakyat, kewangan yang kukuh, amanah dalam mentadbir, mensejahterakan hidup rakyat dan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tu isi dia mengadakan hubungan diplomatik. Okey. Okey, contoh soalan macam ni kan. Sebagai seorang pemimpin, apakah yang anda perlu lakukan untuk memajukan negara? So kita gunalah kaedah perkasa tadi. Kita buka balik slide tadi tu. Okey, apakah tugas pemimpin? So pemimpin ni perlu mengukuhkan pentadbiran. Pemimpin perlu Slide tak gerak lah Puan. tak gerak lagi. Dia gerak yang dekat sini ke? Dekat slide 16 je. 17 Oh, tak belum lagi. jelas. Okey, tak apa. Saya buka slide. Punya lain ke? Punya lain ke? Okey, cikgu saya buka slide 18. Soalan, contoh soalan. Pun tak gerak lagi. Tanya yang lain tu okey tak? Tak ada sebab yang saya punya tu. Ni stop balik sharing, stay balik sharing. Untuk 9 kita semua. Tak adalah full line. Okey, dah buka ke slide 18? Belum. Masih lagi slide 16. Kejap saya stop sharing dulu. Dia line ke office ni dia tak kuat. Kejap ya. Okey, bos, boleh. Salam. Dari screen. Benar. Dia tak keluar. Kejap Saya tak kuat. Pilih je. Ya, pilih. Pilih je tu, share je lah. Share nanti buka tu, slide tu dia keluar. Sorry, pilih je. Pilih tu. Okey, share. Share, tekan share. Boleh Okey, dia. buka slide. Buka slide. Buka slide. Ya. Okey, dia kan nampak. Nampak apa? Masih. Slide dia nampak tak? Dia mana nampak? Okey, dah ke cikgu? Dah nampak ke? Kejap saya. Okey dah. Oh, ya, dia nampak dah. Sebab kita share tu. Buka balik je, buka dia tak nampak. Buka yang mana? Buka slide. Buka slide. Dah teringat dah. Okey. Okey dah cikgu Okey, slide 18 ni tadi soalan pemimpin. Apakah yang anda perlu lakukan untuk memajukan negara? Okey, apakah yang anda perlu lakukan untuk memajukan negara? So kita gunalah kaedah perkasa. Nantilah saya tunjuk kat cikgu depan-depan sikit okey. Okay, contoh lagi kalau soalan macam ni. Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah tindakan anda untuk memajukan negara standing dengan negara yang maju yang lain? Ni soalan daripada slide BPK ni. Biasa slide BPK ni dia ikut DSKP kan. Yang masa kita PDPR sebelum ni. Jadi kita guna, kalau kita tengok ada je perkataan pemimpin, kita suruh murid tu guna kaedah perkasa. Saya bercakap ni dalam konteks murid yang lemah ya cikgu-cikgu. Sebab di Negeri Sembilan ni layak menerima sijilnya rendah sebab sejarah. Jadi kita kena kena pergiatkan usaha membina formula-formula yang kreatif untuk murid-murid. Okey. Orang Perak kata samir je Puan. Sama ke? Itulah. Tapi Perak lagi hebat kot. MS dia. Okey. Okey. Itu 4 formula lah. 1 tadi kumpit, 2 cinta, 3 perkasa. 3 super. Ada 4 kan? So, yang terakhir kita ada formula barisan. Okey. B untuk berani, A untuk amanah, R untuk rasional, Y untuk yakin, S untuk strategi, A untuk akhlak baik, N untuk nilai murni. Okey, barisan ni kita guna untuk soalan yang bertanya tentang iktibar dengan pengajaran. Iktibar dengan pengajaran, barisan.
B untuk berani, A untuk amanah, R untuk rasional, Y untuk yakin, S untuk strategi, A untuk akhlak baik, N untuk nilai murni. Okey, sebenarnya kan cikgu-cikgu, kalau kita ajar formula macam ni, dia punya budak ni kalau dia bijak kan, sebenarnya tahun lepas banyak formula ni dia guna untuk jawab bahasa Melayu. Ni memang pengakuan budak lah. Dia jawab untuk ujian lisan bahasa Melayu. Kan dia bertanya macam pendapat dan sebagainya kan. So dia guna untuk bahasa Melayu. Okey, kalau macam ni, kalau soalan tu tanya apakah iktibar kesan pendudukan Jepun di negara kita? So, berani, amanah, rasional, yakin, cikgu ajar murid untuk buat ayat berpandukan daripada situasi soalan. Cuma yang ni saya letak dia punya formula je lah, isi dia. Kalau iktibar pendudukan Jepun, berani menghadapi ancaman musuh dan sebagainya. Okey. Okey cikgu, so kita ada 5 formula lah. 5 formula untuk menjawab soalan kebat. Okey, sebelum saya nak masuk kepada formula menjawab kebat soalan esei, ada tak apa-apa lagi ada tak apa-apa soalan yang berkaitan dengan formula tadi? So ada 5 formula untuk menjawab soalan kebat. Nanti saya tunjuk yang kad tu di akhir sesi ni. Sebab lepas ni saya nak tunjuk cikgu formula menjawab kebat soalan esei. Cikgu, kalau di Negeri Sembilan ni ada satu sekolah, saya share lah ya amalan terbaik yang kami buat juga kan. Ada sekolah yang macam dia orang dapat dana daripada minta sumbangan daripada YB dan sebagainya. Dia orang buat banting ataupun banner lah kecil macam tu. Saiz macam dalam saiz macam pintu macam tu dan ditampal di depan kelas. So hari-hari murid tu nampak benda yang sama. So bila soalan keluar dia boleh jawab lah. Hari-hari dia akan tengok kalau sekolah ada dana. Kalau tak ada pun cikgu boleh tulis dekat manila card ke apa, tampal je dalam kelas. Supaya murid tu nampak hari-hari. Kadang-kadang kalau kita tulis super dia tak tahu S tu apa, U tu apa, P tu apa, E tu apa, R tu apa. Okey. Okey cikgu, boleh cikgu? Okey, rakan-rakan saya boleh ke? Puan Zanaria, Puan Nenzalina, Cik Muhammad Hafiz. Sebenarnya saya ada kawan kat Perak rupanya. Okey cikgu. Yang ini pula untuk murid jawab soalan esei. Saya sediakan dia template nak jawab sebab murid ni dah tingkatan 5 pun nak buat ayat pun tak boleh. So kalau saya pergi ke sekolah kan, kita tak ada nak marah cikgu sebab kita tahu kemampuan murid ni memang nak buat ayat pun susah. Penanda wacana pun tak tahu. Jadi kita dah bagi siap-siap dia formula, cumanya cikgu yang kena train murid tu supaya dia gunakan cikgu yang kena train murid tu supaya dia mahir nak guna untuk jawab soalan esei. Sebab soalan esei ni markahnya banyak. Kebat dia 8 boleh menentukan murid tu lulus ataupun tidak. Okey, yang dekat depan ni, yang dekat paparan skrin ni, ini ialah formula yang saya buat. Nanti kita jadikan dia dalam bentuk esei. Okey, dah cikgu? Dah ambil gambar? Dah screenshot ke apa? Okey, contoh. Contohnya soalan ini. 8 markah untuk soalan kebat. Mematuhi undang-undang penting demi keamanan negara. Bincangkan. Okey. Mematuhi undang-undang penting demi keamanan negara kerana rakyat dapat hidup sejahtera. Isi dia lah. Hal ini kerana melahirkan masyarakat, yang tu formula. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Yang itu cikgu sambung sendiri. Okey, oleh itu negara akan sentiasa harmoni. Oleh itu negara akan sentiasa harmoni tu cikgu tambah sendiri. Contohnya, contoh ni kena sesuaikan dengan soalan. Tapi kalau kadang-kadang murid tak jawab contoh pun tak ada masalah.
Kadang-kadang dia tak tahu contoh mematuhi undang-undang tu apa pun tak tahu. Okey, contoh kadang-kadang cikgu nak sediakan contoh pun tak apa. Suruh dia hafal je. Kesimpulannya negara akan terjamin keselamatannya. Ini kebat yang umum tau cikgu. Bukan yang kebat yang huraikan mesej. Kalau huraikan mesej tu kita kena ajar murid dia tengok dulu apa petikan tu tulis. Selain itu, mematuhi undang-undang penting untuk mewujudkan politik yang stabil. Hal ini kerana mencetuskan masyarakat yang taat kepada undang-undang. Oleh itu, negara akan bebas dari jenayah. Contohnya, Perdana Menteri boleh mentadbir dengan baik. Kesimpulannya, negara akan mempunyai politik yang teratur. Okey, cikgu, kalau cikgu tengok dalam bentuk esei macam ni, kita tak perasan pun ini ialah formula yang digabung-gabung. Ni, formula di slide nombor 25 ni, digabung, jadikan dalam bentuk karangan pendek. Okey, kita jadikan karangan. Sebab saya pernah menanda murid, dia jawab tak sampai suku muka surat tapi dapat markah penuh. Sebab semua poin ni ada dan kita tandalah kan. Okey. Okey, jelas cikgu? Okey, ini ialah formula untuk menjawab soalan kebat. Okey, ini sekejap Okey, contoh lagi soalan kebat. Okey, yang ini. Kepentingan kepimpinan yang berwibawa ialah mensejahterakan hidup rakyat. Ambil S, sejahtera, kepentingan kan? Hal ini kerana membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Oleh itu negara akan terus aman. Contohnya rakyat bebas melakukan aktiviti seharian. Kesimpulannya masyarakat akan lebih harmoni. Okey, kadang-kadang murid yang tak pernah jawab soalan esei, murid-murid kelas belakang ni dia selalu tak nak jawab soalan esei. Kosong je. So cikgu boleh train dia daripada awal, hafallah formula, jawab. Kadang-kadang dia tanya, cikgu jawapan ni sama, semua soalan boleh ke? Cakap je boleh. Nanti perlahan-lahan kita train, okey kalau soalan ni ada gambar, soalan ni ada petikan, kena rujuk petikan. Baru boleh cari isi. Itu saya rasa itu kemahiran cikgu semualah. Sebab soalan kebat sejarah sekarang memang susah. Jadi kita kena train daripada awal lah, selain daripada kita habiskan silibus, kita kena train awal. Okey. Kejap Okey cikgu, saya nak bagi contoh. Okey, ni contoh. Slide 30. Okey, sambil kita nak tunggu dia on ni. Okey, ini soalan. Okey. Okey, ini contoh soalan yang susah tapi boleh dijawab. Kalau cikgu ajar dia formula, soalan tu susah tapi murid tu boleh jawab. Contohnya perkongsian kuasa dalam kalangan masyarakat berbilang kaum menjamin kesejahteraan. Bincangkan. So, kalau murid ni memang kalau murid kelas belakang ni dia pun tak faham apa tu perkongsian kuasa. Tetapi kita boleh ajar dia macam mana nak jawab soalan, guna formula tapi boleh dapat markah. Maksudnya soalan jawapan itu tidak terpesong dengan soalan. Macam saya cakap tadi, kalau dia tak faham, ambil jalan yang terakhir, guna kaedah super. Super tapi kalau esei macam ni, tak payahlah ambil sampai 5, ambil 2 je. Tapi kita guna jawapan esei. Kita guna jawab esei, so kita perlukan 2. Okey, perkongsian kuasa dalam masyarakat berbilang kaum menjamin kesejahteraan kerana mewujudkan politik yang stabil. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Oleh itu negara akan aman. Contohnya semua rakyat keluar mengundi dalam pilihan raya. Kesimpulannya masyarakat akan hidup bersatu padu. Kalau pemeriksa ni logik je, dia akan bagi markah. Berdosa kalau pemeriksa tak baca jawapan murid betul-betul dan tak tanda kan. So murid ni keluarkan formula tadi jadikan dia dua perenggan. Sebenarnya dia formula yang sama, cuma jawapan yang berbeza. So, dah keluar dah berdosa tu kan, dengar tu. Pemeriksa kat dalam ni berdosa tau. Berdosa kalau kita tak baca jawapan murid dan berdosa kalau jawapan tu logik kita tak bagi markah. So sekadar perkongsian daripada Negeri Sembilan, setakat ni kami kalau bagi bimbingan kepada guru-guru untuk murid-murid
Contohnya SMK Chanwa 2, SMK yang ramai murid bukan Melayu. Adalah beberapa sekolah yang muridnya ramai dan saya percaya di Negeri Perak pun ramai murid yang ada masalah bahasa. Jadi itu sebenarnya yang kita nak bantu, macam mana dia boleh jawab soalan walaupun soalan tu susah tapi boleh dapat markah. Bukanlah untuk dapat markah penuh. Kalau dia 8 markah dia dapat 5 pun dia dah hebat dah. So kita bukan nak expect dia untuk dapat A, kita expect dia untuk lulus. Jadi kalau di dalam audience ni ada yang daripada SBP, mungkin cara ini agak kurang sesuai untuk murid SBP, tapi dari segi isi, mencari isi semua kita boleh bagi juga kepada murid dan dia boleh akan kembangkan dengan ayat yang lebih baik lah kalau SBP. Okay, cuma kalau yang bukan SBP dan sekolah harian biasa ni, kalau kelas hujung-hujung semua dia kena suap. Sampai ayat pun kita kena buatkan. Dia just ingat dan tulis. Saya rasa Negeri Perak pun sama kot macam tu. Okay, ini contoh. Okay, saya buka slide 31. Saya buka slide 31. Okey, cikgu, ini ialah contoh murid jawab guna kaedah yang formula jawab esei tadi, 2 perenggan tapi boleh dapat 8 markah. Okey, ini memang skrip murid tahun 2021 lah, tahun 2022 tak boleh tunjuk. Nanti kena saman sebab result tak keluar lagi. Okey. Okay, ini contoh murid jawab yang guna formula esei tadi. So, dia ada contoh, dia ada kesimpulan. Kadang-kadang kesimpulan ni kita letak bawah sekali tapi perasan tak bila kita menanda, memeriksa, kita tak jadikan bahasa tu sebagai poin utama. Yang kita jadikan ialah contoh. Contoh pula, kata kunci dia. Sebab kalau murid kelas-kelas belakang ni, dia mesti ikut formula isi, huraian, lanjutan, contoh, inference, kesimpulan. Kalau kita kata isi, huraian, lanjutan, contoh, okay, kesimpulan bawah sekali. Nanti dia lupa, kita ikut je 5 benda tu. Isi, huraian, lanjutan, contoh dengan inference. Ulang je lah banyak kali lah, cakap je lah macam tu. Okay, so yang ini untuk tajuk kedaulatan. So murid ni jawab guna kaedah super, kemudian dia ikut formula menjawab soalan kebat tadi. So dia ringkas tapi tepat dia punya jawapan. Ini yang kita nak kalau murid-murid kelas belakang ni dia hafal jawapan. So tak apalah, dia tak menjejas, tak ada masalah pun selagi dia tulis tu kata penyataan soalan tu. Kedaulatan harus dipertahankan untuk menjadikan rakyat hidup sejahtera. Kadang-kadang tak tulis penyataan soalan pun kita kena tanda juga sebab dia menulis jawapan yang betul. Okey. Yang ini pula cikgu, ini murid ni pun ajaran saya ni sebenarnya. Saya tak tahu dia murid dari mana sebenarnya ni. Sebab kita pun bila kita menanda kita tahu kan dia murid dari mana-mana. Okey, yang ini dia, saya rasa dia dapat je kertas soalan, dia keluarkan segala ilmu dia, ilmu formula tu, dia terus tulis di belakang kertas jawapan. Okey, cikgu, kalau tulis macam ni dia tak jadi isu. Yang jadi isu bila dia, okey, contoh kan kad kebat saya ni kan kecil. So dia selit-selit, dia akan jadi masalah lah sebab dia akan anggap meniru lah. Dia akan jadi kes siasatan di lembaga. So cikgu kata masuk je dewan exam, tulislah segala formula-formula yang murid ingat lah. Sebab tu saya kata murid ni kena di-train daripada awal sekarang, bukan nak periksa nanti kita baru train. So kalau cikgu-cikgu ada dana, cikgu-cikgu ada duit dekat sekolah ataupun minta PIBG, cikgu-cikgu boleh tempah banner, tampal di dalam kelas. Kaedah-kaedah ni. Tak kira lah kalau cikgu ada kaedah lain kan, super ke apa ke. Kalau macam cikgu Yusof GC Perak, dia ada lagu kan, lagu guna lagu. So tampal sini kata tu di dalam kelas. Biarlah dia hari-hari tengok. Kalau waktu peperiksaan pertengahan tahun ke apa tu kan, kadang-kadang saya macam kalau saya buat pemantauan saya tutup mata je. Sebab kadang-kadang benda-benda macam tu dia nak meyakinkan kepada budak untuk jawab. Oh sejarah ni aku boleh jawab sebenarnya, bukanlah susah sangat macam tu. Okey. Okey ni cikgu, ini lagi ekstrim. Dia dah siap buat formula jawab esei di kertas belakang lah, belakang kertas jawapan tu. Dia dah siap-siap buat formula menjawab soalan esei. So mana-mana soalan yang sesuai nanti dia akan tulis. Tu yang murid ni saya ingat dia dapat 58/100.
40 markah kebat, dan 18 tu markah soalan fakta lah. Maksudnya jawapan dia memang fully ikut soalan kebat. Ikut formula lah. Saya pun tak pasti dia daripada negeri mana. Mungkin anak murid saya atau mungkin daripada negeri-negeri lain yang pernah saya bagi penerangan tentang formula ni. Okey, untuk tahun ni pun saya jumpa juga rakan-rakan yang menanda mereka dah buat formula yang 5 tadi. Kumpet, cinta, perkasa, super, barisan. Sebab bila disenarai macam tu, nanti bila dia jawab soalan kebat yang perlukan unsur-unsur macam tu, lebih mudah. Berbanding, tapi kita kena ajar juga cikgu. Kalau soalan tu dalam bentuk petikan, jawabnya macam ni. Kadang-kadang huraikan mesej. So dia tak adalah boleh guna formula. So sebenarnya formula ni untuk membantu saja, bukan kena ikut. Kita kena pandai sesuaikan. Cikgu lagi pandai lah sebenarnya. Okey, kita ada 10 minit. Okey, saya diminta oleh Encik Azhar. Sebenarnya kad kebat ni saya terangkan di KPM sebenarnya bersama Tuan KPPK. Ini kita punya inovasi lah di Negeri Sembilan. Tapi ni inovasi saya masa saya jadi cikgu. So kita guna untuk murid-murid lemah. Kita guna daripada awal. So dalam kad kebat ni, macam saya cakap tadi, saya tunjuk dia ada macam, ni formula lah ni. Kita bagi warna-warna. Kita bagi warna-warna sebab alah budak data 5 pun suka warna-warna. Okey? Memang saya cetakkan dia warna-warna dan dia kecil je. Dan dia keras. So dia boleh dibawa setiap hari pergi sekolah. Kalau ada sekolah yang macam sekolah tu sekolah fokus Negeri Sembilan kan. So dia nak pastikan murid-murid dulu hari-hari dia akan bagi ada 10 minit sejarah. So hari-hari dia akan buat satu soalan kebat. So jawapan carilah dalam sini. Kalau jawapan tak ada dalam sini pun maksudnya mindset murid ni hari-hari kena jawab soalan kebat. Tak semua jawapan kebat formulanya ada di sini. Tapi bila murid tu dia dah mahir, dia boleh gunakan olah sendiri. Soalan ni boleh guna jawapan untuk ini. Okey, dia ada 2. Satu lagi yang belakang ni untuk soalan esei. Yang bawah yang kotak-kotak besar ni, tak nampak kan kalau saya macam ni. Okay, kotak-kotak besar ni ialah contoh. Okey, contoh saya baca Saya pun dah lama tak tengok ni. Okay, kalau contoh ekonomi, contoh perkara yang berkaitan dengan ekonomi, isi ekonomi, kemajuan dalam bidang perindustrian, kemajuan dalam bidang automobil. Saya siap-siap dah bagi contoh. So murid ni tinggal tulis je sebenarnya dan cikgu kena guide macam mana nak jawab. Perlukan cikgu juga, bukan main hulur je jawab. Tak boleh. Cikgu pun kena terror juga. So cikgu ni kena melebihi pengetahuan kebat dia, kena melebihi budak. Baru kita boleh sampaikan pada budak dan budak mudah terima. Okey cikgu, ada berapa minit lagi ni? Ada tak soalan? Apa-apa soalan? Atau komen ke? Atau cikgu ada idea lebih baik boleh di-share dengan Negeri Sembilan? Silakan cikgu kalau ada pertanyaan. Sementara kita ada peluang bertanya sendiri dengan orang yang mencipta formula ni. Silakan cikgu. Menarik, bukan sahaja boleh digunakan untuk subjek sejarah, malah subjek lain pun sebenarnya boleh digunakan. Jadi kalau cikgu tanya ya, kalau pendidikan Islam pun boleh guna. Satu lagi bahasa Melayu. Betul. Moral, satu lagi pendidikan moral. Moral, pendidikan Islam, bahasa Melayu dan juga sejarah lah. Maknanya 4 subjek boleh gunakan. Tapi ikut cikgu nak pandai olah sikit lah nak guna. Cikgu ada soalan? Rakan-rakan saya? Cikgu, formula ni kan ada dalam Real KSSM dekat modul kebat-kebat tu. Memang saya share tu. Nanti saya share balik lah. Cikgu semua ada dalam Real KSSM kan? Nanti saya share dalam situ. Dalam grup Telegram Real KSSM Di kata 5. Ada. Nanti saya share. Tapi tak apa, kita akan minta Cikgu Rozana akan share lagi sekali. Kita akan share dalam grup Telegram Ketua Panitia Sejarah. Puan Zanaria. Kita teruskan dulu. Kita dengar dulu perkongsian seterusnya. Masih lebih kurang 5 minit, 8 minit lagi cikgu. Silakan cikgu. Okey, ada lagi 5 minit ni. Kalau cikgu ada soalan apa-apa?
Cikgu Abdul Ghani ada di sini ke? Sebenarnya banyak cikgu sejarah hebat ni. Saya segan nak berkongsi ni sebenarnya. Okey, Ada Cikgu Gani ada, Cikgu Gani ada situ. Cikgu Gani juga masuk ada. okey, Cikgu Ghani. Assalamualaikum. Cikgu Hafiz. Assalamualaikum. Cuma tu lah cikgu. Dia sebenarnya fokusnya ni untuk murid lemah sebenarnya. Sebab tu dia macam ayat yang pendek-pendek. Macam tu lah. Sebab kita expect janji kau tulis. Janji kau dapat markah. Macam tu lah. Oh iyalah betul lah 28 Jun. Betul lah. Okey. Cikgu ada apa-apa persoalan? Okey baik. Saya kalau saya tukar apa saya Okey, sama-sama cikgu. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar tapi tak boleh kan? perkongsian yang ringkas ni yang Ya, betul faham tu. Awal Julai sama-sama. Okey cikgu. Okey Cik Azhar, saya rasa sampai di sini sajalah dulu sebab tak ada soalan daripada cikgu dari negeri Perak. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Azhar dan Tuan KPPK yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat. Sebenarnya kita tak kisah pun dari negeri mana. Yang penting murid-murid kita boleh lulus sejarah, boleh dapat sijil. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Rozana binti Jas, penolong pengarah Sains Sosial Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Kita perkongsian yang sangat menarik. Di ruang komen tu ada banyak yang bersetuju bahawa apa yang dikongsikan oleh Cikgu Rozana pada petang ini sangat memberi manfaat kepada calon-calon kita, dan insyaAllah kita akan share apa yang Cikgu Rozana kongsikan pada petang ini dalam grup Telegram insya-Allah. Jadi sekali lagi bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Cikgu Rozana binti Jas. Semoga cikgu tak serik bersama-sama dengan kami lagi pada lain masa insya-Allah. Mungkin lepas ni cikgu pergi ke makmal JPN tu mencerita lagi banyak formula dan kita akan berkongsi formula yang cikgu hasilkan di makmal JPN Negeri Sembilan insya-Allah bersama-sama dengan calon-calon kami. InsyaAllah ya cikgu. Terima kasih banyak. Okey, Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan sesi kita untuk sesi kedua pada petang ini. Sesi kedua pada petang ini merupakan pembentangan yang akan dibuat ataupun akan dilakukan oleh Cikgu Liu, Cikgu Liu Meiling ya, dari SMK Sanmin Intan, yang akan berkongsi dengan kita tentang penggunaan kaedah permainan, penghafalan dan penulisan dalam pengajaran sejarah. Perkongsian Cikgu Liu petang ini akan dibantu oleh rakan saya iaitu Cikgu Suraya binti Osman, pegawai SISC plus PPD Hilai Perak. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput panelis kedua kita, Cikgu Liu dan juga Cikgu Suraya untuk membentangkan kaedah permainan, penghafalan dan penulisan dalam pengajaran sejarah. Silakan cikgu. Selamat sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi ya. Boleh tak tolong share slide? Dapat ke? Encik Azhar saya hantarkan hari itu, ada kan? Ya cikgu ya. Ya.
cikgu sekejap. Okey, sedang akan dimasukkan. Akan di-share. Slide yang pertama itu skip ya. Terima kasih. Kita pergi next slide ya. Slide yang seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi ya, saya akan menyampaikan sebuah pembentangan yang bertajuk kaedah 3P, iaitu permainan, penghafalan ya dan penulisan. Nah, kaedah yang saya perkenalkan ini bukan sahaja sesuai ya untuk mata pelajaran sejarah, malahan sesuai untuk semua mata pelajaran yang memerlukan penghafalan. Jadi idea yang akan saya kemukakan nanti merupakan satu isu lah umum yang dihadapi oleh hampir semua guru ya buat masa kini ya. Saya rasa kebanyakan majoriti guru menghadapi masalah atau isu yang sama. Manakala kaedah ataupun intervensi yang akan saya sampaikan pula merupakan mainan, dan mainan ini sangat ya diminati oleh anak murid. Dari ramai guru ya yang akan tertanya-tanya, boleh ke permainan dipraktikkan, boleh ke permainan ini dijalankan? Padahal kita hanya ada 4 ya waktu dalam 1 minggu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang dikasihi, percayalah kepada saya. Saya telah pun menjalankan permainan ini di 2 buah sekolah ya, untuk sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Dan terbukti sememangnya sangat digemari oleh anak murid, cukup masa dan sangat berkesan. Guru-guru yang dikasihi, marilah ya kita bersama-sama cubalah mainan ini untuk menarik ya minat anak murid kita. Okay, next. Guru-guru yang dikasihi, sebenarnya selepas ya 24 tahun ya digelar sebagai pendidik atau guru ya, sorry ya, boleh tak tolong ya. Saya rasa ada cikgu yang telah on mic. Baik, tolong off ya. Minta maaf ya, ini cikgu Nurhan. Siapa yang Nurhan ni ya? Tolong off mic boleh tak? Okay, slide tadi dah hilang ya. Boleh tak tolong share balik slide tu? Okey, selepas ya hampir 24 tahun lah ya saya digelar sebagai pendidik atau guru ya, terutamanya selepas hampir 2 tahun lah ya, 2 tahun kita mengadakan PDPR ya, saya mendapati semakin ramai murid ya hilang tumpuan semasa kita mengadakan PDPC secara fizikal. Ada yang mengantuk dalam kelas, ada pula yang bermimpi di dalam kelas kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang murid saya telah meminta keizinan supaya dibenarkan ya untuk menyerap ya di atas tikar ya semasa PDPC diadakan. Kerana memang budak ini dia kata cikgu sepanjang ya 2 tahun ni PDPR memang itu cara saya. Jadi saya benarkan sebab budak ini memanglah tak dapat nak duduk diam dengar untuk lebih daripada 10 minit. Jadi selepas itu saya telah mengadakan ya ujian ringkas, kuis ya secara mengejut dalam kelas saya. Didapati segelintir budak saya tak dapat menjawab soalan tersebut walaupun soalan itu mudah, ringkas. Jadi hari ini membuktikan bahawa cara pengajaran tradisional tak sesuai lagi ya untuk budak-budak, untuk ya anak murid kita sekarang. Cara tradisional kita ialah budak kena duduk, dengar, lepas itu hafal. Jadi sudah sampai masanya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lakukan sesuatu untuk menambah baik keadaan ini. Jadi kita lihat slide yang seterusnya, next. Now, selepas itu kita kongsi slide ya. Nampak ya selepas itu saya telah berjumpa ya dengan SC plus saya ya. Puan Suraya nampak tak? Nampak ya? Gambar itu kan ada kan Puan Suraya. Lepas tu saya berjumpa dengan rakan-rakan sejawat yang lain. Kami duduk bersama-sama. Kami telah mengadakan perbincangan. Apa masalahnya kan? Apa isunya? Jadi setelah beberapa siri perbincangan telah diadakan, kami mendapati ya, isu utamanya ialah budak sudah hilang minat.
mereka mengalami masalah kebosanan. Jadi inilah isu utama yang kami tonjolkan, dan isu ini dihadapi oleh kebanyakan majoriti guru. Saya rasa begitulah di Hilir Perak. Saya tak tahulah daerah yang lain macam mana, tapi kat daerah Hilir Perak kan dalam masa 2 tahun ni saya dah pergi 2 sekolah kan yang berlainan, memang masalah yang sama, mereka hilang minat, mereka rasa bosan. Jadi saya telah berikhtiar untuk menjadikan PDPC saya berbentuk hands-on, berpusatkan murid dan lebih menarik. Hari ini supaya anak murid saya dapat melibatkan diri secara langsung dalam PDPC. Seterusnya dapatlah memantapkan pemahaman dan juga mengukuhkan penguasaan mereka. Lantaran itu, saya telah memperkenalkan kaedah 3P, iaitu P yang pertama ialah permainan, P yang kedua ialah penghafalan, P yang ketiga ialah penulisan. Okay, jadi beberapa langkah intervensi telah saya gariskan untuk kaedah 3P ini. Kita lihat intervensi tersebut ya. Slide yang seterusnya dipersilakan, slide seterusnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, intervensi pertama yang akan saya perkenalkan hari ini ialah mainan buka dan tutup. Mainan buka dan tutup ini sebenarnya juga digelar sebagai fortune teller. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi tak? Mainan ini memang kita minatkan. Sejak kecil kita lipat, kita mainkan. Sememangnya mainan ini amat digemari oleh anak murid saya. Malahan kos untuk menyediakan mainan ini murah. Cuma melibatkan kertas berwarna-warni saiz A4 dan pen saja. Jadi saya rasa semua budak kita mampu memilikinya. Sebenarnya saya dah bertanyalah, kertas berwarna-warni ini boleh kita beli melalui panitia kita, iaitu menggunakan wang PCG . Pada kebiasaannya, saya akan memilih tajuk-tajuk yang dijangkakan akan keluar dalam SPM oleh guru-guru pakar, guru-guru cemerlang. Okay, kemudian saya akan membentuk 8 soalan beserta 8 jawapan yang ringkas untuk dimasukkan dalam mainan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang dikasihi, seboleh-bolehnya lah, sebaik-baiknya untuk satu mainan itu kita masukkan satu subtopik, iaitu 8 soalan dan 8 jawapan yang ringkas. Okay, next please. Kita lihat yang seterusnya ya. Right, gambar ini memperlihatkan menampakkan, menunjukkan anak murid saya begitu asyik dan seronok serta gembira semasa menghasilkan mainan ini. Percayalah, tiada seorang pun anak murid saya yang tertidur atau mengantuk dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya saya akan mempraktikkan mainan ini kalaulah ada 2 waktu yang berturut-turut. Mula-mula saya akan menerang. Lepas itu saya akan menjelaskan tajuk dan isi kandungan pada hari tersebut. Selepas itu saya akan memberi tunjuk ajar, saya membimbing anak murid saya cara-cara, kaedah untuk menghasilkan mainan ini. Untuk kali pertama, jangka masa lama sikit lah, iaitu lebih kurang 5 minit. Tapi selepas itu 3 minit dah cukup dah untuk menghasilkan satu mainan. Kemudian semua anak murid diminta untuk memasukkan, mencatatkan jawapan dan juga soalan yang tadi dibentuk ya. Right, boleh dikatakan caranya memang mudah aja. Tengok kan prosesnya mudah dan menarik kan cikgu kan. Jadi bolehlah cikgu praktikan. Percayalah budak kita suka. Memang mereka suka. Mereka dapat menggerak-gerakkan jari. Lepas tu mereka dapat hafal. Tahun lepas saya telah praktikan. Sebab tahun lepas saya pernah guna untuk satu soalan tingkatan 4 bab yang 1. Lepas tu budak saya selalu pergi mana-mana pun bawa aja pergi main kan. 20 markah rasanya. Saya rasa saya berkeyakinan soalan itu memang keluar. Mereka boleh dapatlah markah lebih kurang 15 hingga 16. Kita cubalah ya. Right. Kemudian kita lihat lagi slide yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan hasil kerja anak-anak murid saya.
bagi saya hasil kerja mereka terbaik dan paling kreatif kerana anak murid saya kebanyakannya daripada golongan yang sederhana, golongan yang lemah dalam akademik. Saya rasa mainan mereka cukup menarik kan? Okey, jadi kebanyakan kertas warna ini memang saya yang bekarkan. Mainan ini boleh dimainkan sama ada secara individu ataupun secara berpasangan. Okey, mainan ini dapat dibawa ke mana-mana saja. Jadi murid dapat main sambil hafal fakta. Baik, kadang-kala ya anak murid saya bermain secara berpasangan. Caranya macam ni. Salah seorang murid dia akan pilih soalan. Katakan soalan 8 kan. Maka seorang murid lagi tanyalah soalan 8 tu. Kenalah jawab. Kalau tak dapat jawab, tak apa. Share kita. Sama-sama kita tengok jawapan. Sebab kan dah siap dengan soalan dan jawapan kan. Okey, jadi sekali lagi lah saya tegaskan mainan ini memang sesuai untuk murid terutamanya yang sederhana dan lemah. Sebab kan mereka dapat menggerak-gerakkan jari sambil hafal. Janjinya mereka tak mengantuk, tak tidur kan. Okey, jadi memang mudah. Mesra murid, mesra pengguna. Ya, kita praktikkan lah ya. Right, seterusnya kita akan lihat intervensi yang seterusnya. Okey, guru-guru yang dikasihi dan dihormati, intervensi yang kedua ialah domino sejarah. Now, domino sejarah ini kosnya juga murah. Nampak kan cikgu? Set yang saya tangkap gambar ni satu warna saja. Sebenarnya saya ada banyak berwarna-warni, cantik, menarik. Okey, jadi hanya melibatkan kos untuk membelilah kertas warna aja. Domino sejarah merupakan mainan yang amat saya galakkan hari ini kerana domino sejarah boleh dimainkan melalui dua cara. Satu ialah secara berpasangan. Satu cara lagi ialah secara dalam kumpulan besar. Setiap set kena disediakanlah untuk 2 hingga 4 subtopik yang terpilih. Dan setiap set pula mesti mengandungi soalan dan jawapan yang banyak. Guru-guru yang dikasihi, biasanya kita boleh menghasilkan banyak set lah untuk subtopik yang sama. Ini adalah untuk memastikan setiap anak murid kita berpeluang untuk melibatkan diri dalam permainan ini. Biasanya saya menjalankan permainan ini sewaktu kelas ganti. Sebenarnya dalam proses menyediakan soalan, nampak kan ada set soalan, ada set jawapan kan. Dalam proses menyediakan soalan dan jawapan ini, kita boleh libatkan anak murid kita. Mintalah mereka datang, duduk bersama-sama. Kita bentuk soalan, kita bentuk jawapan merujuk kepada buku teks kita. Jadi hari ini sudah pasti ya dapat memantapkan dan mengukuhkan ingatan anak murid kita. Pendek kata, anak murid kita dapat menghafal fakta sejarah berulang-ulang kali melalui pembentukan soalan dan jawapan. Okey, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tengok foto ini. Tapi janganlah salah faham ya. Budak saya tak judi, bukannya judi. Mereka sedang bermain domino sejarah dengan seronok betul. Right, biasanya macam ni ya. Sebelum permainan ini bermula, saya akan campur adukkan semua kad soalan dan kad jawapan itu. Okey, kemudian saya akan membahagikannya kepada 2. Separuh saya akan berikan kepada setiap peserta secara rata lah ya, kita bahagikan kepada setiap pelajar secara rata. Separuh lagi kita letakkan secara terbalikkan jawapannya di atas meja. Kemudian ketua kumpulan, kita kena lantik seorang ketua kumpulan. Ketua kumpulan akan letakkan satu soalan di atas meja. Okey, peserta pertama dia akan carilah jawapannya dari kad-kad yang ada dalam tangannya. Kalau tak dapat, tak apa. Cari ada tak padanan soalan dan jawapan yang tepat. Kalau ada, keluarkan. Kalau tak ada, tak apa. Dia kena ambil satu kad dari meja tu kan. Letak di atas meja. Sama ada jawapan ke atau soalan letak saja. Kemudian peserta kedua dia akan ulang lagi langkah yang sama. Okey, siapakah pemenangnya? Right. Biasanya pemenang itu merupakan pelajar ya, anak murid kita yang paling awal membuang semua kad dalam tangannya. Permainan ini seronok kan? Cubalah, saya dah cuba dengan budak. Memang mereka suka. Sebenarnya kalau tak cukup masa, jangan bimbang. Katakan dah
15 minit dah permainan ini berlangsung kan. Tiba-tiba kita nak keluarkan, stop aja. Lepas tu nak kira pemenang pun senang. Siapa yang kadnya tinggal sikit aja, maka itulah pemenang. Bagi hadiah pun bukannya 100, 200 kan. Kita bagi hadiah sebatang pen pun budak dah cukup menghargai. Depa seronok. Depa seronok main, kita seronok mengajar kan. Okey, kita share slide yang seterusnya. Alright, please. Ini intervensi yang ketiga yang akan saya perkenalkan iaitu aiskrim sejarah. Apa ni, sekarang kan pandai kan, nampak aja aiskrim ni rasa nak makan kan. Right, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ya, aiskrim sejarah ini melibatkan kos yang rendah. Tengok semua intervensi saya melibatkan kos rendah aja sebab saya ni pun cikgu yang miskin je. Now, tengok cuma melibatkan kertas berwarna-warni, uhu gam, lepas tu adalah ya batang aiskrim. Kalau tak nak beli yang berwarna-warni yang biasa pun jadilah. Right, biasanya macam ni ya, dalam proses ya untuk menghasilkan aiskrim ini, aiskrim lah saya sebutnya sebagai aiskrim ini, kita boleh melibatkan anak murid kita, guru dan murid duduk bersama-sama. Kemudian keluarkan buku teks ya. Lepas tu kita bentuk soalan, lepas tu bentuk jawapan. Semua dalam bentuk yang ringkas dan cukup. Kemudian bolehlah kita type dan cetak pada kertas yang berwarna-warni. Nah, pada kebiasaannya soalan-soalan ini dan jawapannya ya, saya akan pilih dari tajuk-tajuk yang penting. Biasanya kita tahulah tajuk yang penting dalam objektif kertas 1 dan kertas 2 bolehlah dimasukkan ya dalam kertas ini. Dalam proses membentuk soalan dan jawapan tadi, sebenarnya murid telah didedahkan ya dengan tajuk penting SPM kan. Pada masa yang sama, murid-murid telah pun mempunyai idea ya tentang setiap jawapan itu. Jadi saya ingin menegaskan bahawa ya permainan aiskrim ini mesra murid sebab kos penyediaan cukup murah. Kertas berwarna-warni, batang aiskrim, uhu gam, itu sahaja. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Dipersilakan. Slide yang seterusnya. Now slide ini menunjukkan anak murid saya sedang menghasilkan kad aiskrim. Right, terlebih dahulu saya akan membahagikan mereka kepada beberapa kumpulan. Jadi mereka akan duduklah dalam kumpulan masing-masing. Kemudian sayalah yang akan membekalkan kad yang mempunyai pelbagai jenis corak. Okay, setiap kumpulan dapat kad tersebut. Jadi seterusnya, setiap kumpulan akan berbincang sesama mereka untuk menghasilkan set ya, kad aiskrim yang paling menarik, yang kreatif. Nah, sebenarnya kad aiskrim ini mempunyai dua kegunaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kegunaan pertama, kita boleh menjadikan kad aiskrim ini sebagai nota pocket. Nampak kan foto atau gambar di sebelah kanan? Ya, ini adalah saya namakannya sebagai nota pocket sebab semua kad itu kan kita dah guntingkan menjadi kecil-kecil aja ya. Lepas itu masukkan ke dalam plastik bag. Saya amat menggalakkan ya kad ini ataupun nota pocket ini sebab senang dibawa ke mana-mana. Boleh dijadikannya sebagai bahan bacaan atau bahan rujukan terutamanya pada last minute, saat-saat akhir ya sebelum SPM. Okey, jadi pendek kata nota poket ini memanglah paling sesuai ya untuk dibawa masuk ke kelas ganti. Tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita galakkan murid kita melibatkan diri dalam proses menghasilkan ya soalan dan jawapan. Kemudian kalau bolehlah setiap murid sewajarnya memiliki satu set lah nota poket ini supaya boleh dibawa ke mana-mana untuk dihafal, untuk dibaca. Okey, please slide yang seterusnya. Kita lihat ya. Now, slide ini menunjukkan kad aiskrim yang telah siap. Nampak ya? Cantik kan, menarik kan? Yang siap dengan soalan, yang ada jawapan. Lepas itu, kita lihat kad ini saiznya macam telefon bimbit kan, sebab itu budak suka pegang. Kalau dah dilekatkan dengan batang aiskrim, maka jadilah. Tengok ya. Kan ini ialah kad aiskrim kan? Aiskrim sejarah.
Cikgu-cikgu yang dikasihi, sebenarnya bukan saja sekolah menengah sesuai. Saya rasa cara ini pun boleh dipraktikkan untuk sekolah rendah. Budak memang suka ya. Jadi kita lihat terdapat dua cara atau kaedah permainan aiskrim, iaitu secara individu. Kalau secara individu, keluarkan hafal itu aja. Secara kumpulan, budak saya suka secara kumpulan. Setiap kumpulan, saya buat macam ni. Setiap kumpulan akan dibekalkan 24 hingga 36 batang aiskrim. Kemudian setiap kumpulan akan mereka cuba sedaya upaya untuk mendapatkan aiskrim daripada kumpulan lain dengan cara tanya, minta, jawab soalan. Mungkinlah proses ini saya dah praktikkan, biasanya mengambil masa selama 10 hingga 15 minit. Setiap kumpulan akan minta seberapa banyak yang boleh daripada kumpulan lain dengan syarat dapat jawab soalan yang ditanya. Dari kumpulan yang mendapat paling banyak aiskrim itu dikira sebagai pemenang. Percaya tak cikgu-cikgu, anak murid saya bukan nak hadiah banyak, dia nak keseronokan itu aja. Lepas itu kumpulan yang menang kan. Biasanya satu kumpulan 4 pelajar atau 5 pelajar. Senang aja kan, ini aiskrim secara kan. Jadi senang aja. Saya bagi setiap murid itu hadiah 1 batang aiskrim. Makan aje lah, biarlah mereka makan kan kat halayak semua murid tu, yang lain tu tengok kan seronok kan, lain kali mereka nak jadi pemenang juga ya. Jadi kaedah yang sama ini boleh dipraktikkan lah kalau cikgu sukalah untuk permainan individu. Jadi sepanjang proses permainan ini, budak kan selalu minta, kemudian ditanya soalan, kena jawab kan. Jadi sudah pasti selepas berulang-ulang kali itu menjawab soalan, sudah pastilah mereka dapat hafal jawapan itu. Palio, Ya, macam ada nak tanya tu. boleh tak kita? Macam ada kawan-kawan kita nak tanya tu. Cikgu, Cikgu Nazri. ya, Kalau cikgu nak tanya, silakan cikgu. Cikgu Nazri, boleh tak saya habiskan pembentangan dulu, lepas tu kita okey, simpan okey. kan? Okay. Sorry ya. Okay, kita lihat slide yang seterusnya ya. Right, ini intervensi yang keempat. Ini saya suka ya. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan anak murid saya kan, mereka memang aktif. Bukan aktif, tapi hyperaktif. Dia aktif melampau tu. Selalu bergerak-gerak. Mereka memang nak minta duduk, dengar, diam untuk 10 minit. Memang susah, tak dapat ya. Salah seorang murid saya pernah kata, dia kata macam ni, kata, cikgu, kalau mulut saya tak gerak, maka kaki saya geraklah. Cikgu, kalau kaki saya tak gerak, maka mulut saya geraklah. Alamak, susahnya kan. Jadi saya pun carilah, macam mana nak buat budak saya duduk ya. Akhirnya saya telah menggunakan cara ini, saya mempraktikkan cara itu. Tengok cara ini memang mesra murid, conteng menconteng dan melibatkan kos yang cukup murah. Setiap pelajar itu kita bekalkan 1 aja keping kertas mahjong. 1 keping tu 20 sen aja lah. Boleh guna 1 minggu dah. Lepas itu mereka hanya gerakkan jari, gerakkan tangan semasa saya mengadakan PDPC. Sepanjang masa saya membuat penerangan tu mereka dengarlah. Okey, isi yang penting tu depo catat. Lepas itu conteng aja. Tapi yang conteng tu conteng jawapan lah. Semua jawapan tu mereka conteng. Jadi berulang-ulang kali mereka conteng, mereka dengar, tak bising pun. Sebab mereka dah gerakkan jari, dah gerakkan tangan kan. Percayalah cikgu, melalui kaedah conteng menconteng ini, keajaiban berlaku. Ada budak yang boleh hafal keyword. Maksudnya kata kunci itu. Jadi bolehlah kita cuba cara ini. Saya rasa mendengar rendah lebih sesuai. Budak kan suka kan dia lukis. Daripada lukis sebarangan atas meja, atas buku teks. Kan lebih baik kita bekarkan kertas mahjong, lukislah. Biarlah mereka lukis aja. Yang penting tu tak bising. Mereka dapat ingatlah. Sedikit pun jadilah kan cikgu. Right? Kita share slide yang seterusnya ya. Ya, intervensi yang terakhir ni kita lihat ya, ini adalah kipas mengipas. Sebenarnya penceramah sebelum ini dah pun diterangkan ya. Alright, dah pun terangkan ya tadi. Kipas mengipas ini sebenarnya macam ni. Ini ialah kipas. Kipas ni
kipas saya ni ya ada jawapan kebat. Saya memperkenalkan mainan ini dalam kalangan anak murid saya yang memang sangat lemah dalam penguasaan bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekolah saya sebelum ini, kebanyakan ya pelajar-pelajar mereka tinggal dalam estate. Memang bahasa Melayu agak lemah. Sekarang saya dipindah ke sekolah yang baru pula. Sekolah ini kebanyakan anak murid saya dari SRJKC yang lemah bahasa Melayu. Terpaksalah saya gunakan cara ini. Iaitu saya akan menaikkan jawapan kebat. Menaikkannya soalan jawapan kebat saya mengandungi fakta, ada huraian, ada contoh. Lepas itu setiap pelajar itu akan dibekalkan sekeping kad jawapan kebat ini. Anak murid saya kan tak boleh duduk diam, jadi mintalah jasa baik anak murid ini gunting. Gunting ikut kipas ya, bentuk kipas. Selepas itu ditampar pula dengan, nampak kan batang aiskrim? Jadilah kipas. Senang kan? Lepas tu kan cantik. Cikgu nampak ke yang ini? Saya tunjukkan. Nah ini. Yang ada pada tangan saya ni, ada ya translation. Penterjemahan dalam bahasa Cina pula. Cikgu kalau pandai boleh kipas, mengipas macam ni. Sebab tu budak saya, anak murid saya memang suka. Mereka bawa ke mana-mana saja. Betul, percayalah. Kipas ini sangat diminati terutamanya pada musim panas ini. Sambil kipas mengipas, mereka dapat menghafal jawapan kan. Percayalah, 3 minggu saja. Sekarang kan budak saya 3 minggu saja dah hafal semua jawapan kebat tersebut. Dan setiap minggu saya adakan ya macam spelling kan, ejaan. Memang dapat jawab. Jadi cubalah cikgu, senang saja. Sekali kita buat, semua budak boleh dapat. Tak susah. Kalau kat jawapan ini cikgu nak ke, saya dah siap lah. Kalau ada cikgu yang budak Cina ni tak pandai bahasa Cina, mailah kita kongsi bersama. Saya hantar aja cikgu PM tepi. Nanti saya hantar, kita kongsi saja. Tak apa. Ya. Lepas itu, slide yang seterusnya, please. Tuan-tuan dan puan-puan, SIC kelas saya sentiasa menekankan semua intervensi ini tidak bermakna tanpa penilaian. Jadi dari masa ke masa saya menjalankan penilaian. Maksudnya kadang-kadang saya mengadakan kuis, saya bertanya soalan. Jadi dapatan setakat ini ya telah membuktikan intervensi-intervensi ini memperlihatkan keberkesanan dan kejayaannya. Salah satu kejayaan yang amat membanggakan saya ya ialah memang tak ada budak ya yang mengantuk. Tak ada budak yang tertiarap dah. Dan satu lagi yang amat memberangsangkan ialah jawapan kebat itu memang dapat dihafal. Budak 5 sastera, budak 5 seni dapat hafal. Tulis jawapan itu semua. Memangnya saya menghargai ya usaha mereka. Mereka kan tak faham bahasa Melayu tapi dapat jawab. Daripada 8 markah dapat penuh tahu. 8 markah tu. Janganlah kita harapkan mereka nak dapat A. Cikgu, kita kena tengok klien kita. Budak itu memang selama ini fail, gagal. Sekarang dah dapat jawab soalan kebat. Berjayalah, hebatlah budak kita. Hebatlah kita kan. Jadi, percayalah cikgu, kita cuba. Budak sekarang bukan macam kita dulu. Duduk dengar hafal. Tak, bukan lagi. Jadi sekarang kita praktikkanlah mainan ni. Bukannya kata mainan ini dapat ya membuahkan hasil yang lumayan. Bukannya kata kita dapat A+ melalui mainan ni. Tapi sekurang-kurangnya bolehlah menarik minat budak kita ya. Supaya mereka bacalah. Supaya mereka hafallah fakta sejarah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang dikasihi ya, setakat ini sajalah ya sharing atau perkongsian daripada saya. Saya pun kali pertama sajalah berkongsi dengan cikgu-cikgu ya, dan saya mendapati ya ramai guru cemerlang sejarah ada dalam meet ini kan. Kalau ada silap kata ya, tolonglah beri tunjuk ajar. Cikgu-cikgu, saya berpegang pada satu prinsip. Kita berkongsi ilmu. Kalau cikgu nak apa ni kat kebat ke apa-apa, tak apa cikgu. Share tepi aja ya. PM tepi. Saya akan share. Right. Sekian, terima kasih. Kalau ada soalan bolehlah kemukakan sekarang ya. Dipersilakan.
Saya rasa ramai yang bersetuju bahawa kita bertuah pada petang ini sebab apa yang Cikgu Leo sampaikan seolah-olah ada berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Cikgu Rozana tadi. Maknanya terutama pada bahagian permainan kipas mengipas tadi. Kipas mengipas tadi kita gantikan dengan 5 kipas Cikgu Rozana. Menarik sangat ya. Saya di ruangan komen tu pun ramai yang tertarik dengan idea yang diberikan oleh Cikgu Liu. Macam saya katakan tadi, jika ada cikgu nak bertanya, silakan cikgu. Cikgu yang nak bertanya boleh kan? Kalau nak tulis pun boleh di ruangan komen tu pun boleh. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Cikgu, mainan yang pertama tu boleh dipraktikkan. Senang aja cikgu. Lipat budak suka. Kalau lipat kan, dia pun main aja. Macam tadi saya ada buat untuk budak saya tentang hukum kanun Melaka Undang-Undang Laut sebab dijangkakan tu soalan yang penting kan. Buat yang itu, budak akan hafal. Ada soalan ke cikgu? Sambil itu saya nak buat sedikitlah perkongsiannya. Mana-mana cikgu yang ada ya anak murid Cina lah yang lemah bahasa Melayu, yang perlukan penterjemahan bahasa Cina, tolong PM tepi ya. Tapi saya siapkanlah, saya dah lengkaplah yang ringkas saja ya. Saya dah translate dalam bahasa Cina. Maksudnya ada bahasa Melayu, bahasa Cina lah. Dengan harapan kita bantulah supaya mereka dapat lulus lah setakat lulus. Dan kebat pula ada juga yang dah siap lah dengan translation. Tingkatan 4, tingkatan 5, 10 bab itu ya saya dah siapkan dengan penterjemahan ya bahasa Cina. Siapa yang berminat boleh lah ya. Nanti PM tepi lah ya. Sorry ya Encik Azhar. Saya buat sikit promosi. Yang itu free, jangan risau. Saya pun ambil nota orang lain, cuma saya translate aja ya. Silakan cikgu kalau ada nak bertanya macam mana nak gunakan ataupun ada yang terlepas tadi. Ada banyak tadi ya. Macam mana nak PM saya? Ada. Sorry ya Kad Encik aiskrim Azhar. ada. Sorry, Ya, ada cikgu yang ya. kata macam mana nak PM saya ya. Macam mana nak PM saya betul ya? Macam mana nak PM cikgu? Nanti saya masukkan nombor telefon ataupun cikgu letakkan nombor telefon cikgu di ruangan komen. Macam mana? Ruangan komen. Ruangan komen. Nanti satu ruangan negeri komen. sudah tahu nombor telefon saya. Kontak sekolah boleh ya, Samin? Kontak sekolah saya. Lepas tu saya akan, ya. Jangan risau, saya akan berkongsi. Saya akan kongsi itu. Saya akan kongsi ya. Dan kalau cikgu perlukan soalan objektif yang ada translation bahasa Cina pun boleh. Saya ada, dah siap dah ya. Tapi tak banyak lah, lebih kurang 10 set macam tu lah. Ya. Lepas tu ada soalan lagi ya. Tadi kan banyak raise hand kan yang angkat tangan kan, sekarang tak ada ya. Ya cikgu Farhana ya, Telegram. Boleh nanti cikgu dapat nombor telefon saya melalui sekolah kan. Bolehlah hantar Telegram ya. Minta Telegram. Nanti satu perak tahu dah. Ada soalan ke? Okey, sebab sebelum ini kat pembentangan peringkat kebangsaan kan ada cikgu yang tanya macam mana nak hasilkan intervensi yang pertama tu, maksudnya mainan. Cikgu search dari YouTube ya. YouTube ada. Cikgu tekan saja lipatan fortune teller. Akan diajar macam mana caranya. Senang aja. Saya rasa beberapa ya step aja dapat dah. Senang. Memang senang. Kita main dulu kan masa kita kecil ya. Okey, lepas itu okey, PPT lalu minta saya kongsi kepada Encik Azhar dahulu. Encik Azhar lepas tu kongsi. Okey, boleh ya. Nampaknya dah pukul berapa? 3:30 dah. Cikgu-cikgu ada soalan ke? Angkat tangan ada ya? Puan Suhaida? Puan Suhaida ada ke? Nak tanya soalan ke? Okey. Nampaknya tak ada soalan kot ya.
Tak ada soalannya. Cikgu yang domino itu jangan risau, dia proses dia tak rumit tau, tak rumit. Gunting aja. Soalan, lepas itu jawapan, lepas tu terus main, budak suka. Kalau tak boleh dijadikan sebagai ABM untuk padan saja jawapan tu. Ya, biasanya mainan saya, satu mainan boleh dimainkan untuk 2-3 ya, cara yang berlainan. Ya, soalan ada ya? Tak ada ya? Sorry, ada soalannya. Soalan tu. Ya, Puan Kavita, Ya. Cikgu Kavita. Teknik permainan ini boleh dipraktikkan dalam kumpulan murid yang ramai ke? Ya, dah pasti boleh. Terutamanya permainan lipat aja. Kan biasanya kita minta budak kita demo kat depan kan, demonstrasi buat macam demo kan, demo aja. Lepas tu budak akan ikut. Jangan risau. Yang ramai macam anak murid saya ada 60 orang. Kami siapkan mainan itu. Kira ramai kan? 60 budak. Tak ada masalah. Lepas tu yang domino itu kena buat beberapa set lah supaya semua anak murid kita boleh main. Boleh, tak ada masalah. Yang penting tu kita boleh control kelas lah. Ya. Okey. Harap-harap Puan Kavita boleh terima jawapan ni ya. Ada soalan lagi tak? Alright, kalau tak ada soalan, saya serahkan mic kembali kepada Encik Azhar ya. Encik Azhar, terima kasih diucapkan kepada Encik Azhar dan juga JPN kerana sudi memberi peluang keemasan ini kepada saya. Pada masa yang sama, saya ingin mengambil kesempatan, mengambil peluang ini untuk merakamkan ya, jutaan terima kasih kepada pembimbing saya yang juga merupakan SISC Plus ya, Puan Suraya. Boleh tolong buka kamera Sat, Puan Suraya? Lambai-lambaikan tangan Sat ya. Dah buka ke Puan Suraya? Ya, Puan Suraya banyak membantu saya.